Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita teruskan bicara kita pada malam ini dengan menjemput tidak lain dan tidak bukan ahli panel kita yang kedua, yang berbahagia Ustaz Hasan Basri, mantan Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor. Silakan berbahagia Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terhormati lagi dikasihi teman dan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Yusufdin, pengurusi dan seluruh saf pimpinan kawasan rukun tetangga yang saya pernah berkhidmat selama 6 tahun, daripada tahun 1993 sampailah 99, iaitu di Jabatan Perpaduan Negara Negeri Kedah sebagai pegawai Perpaduan Negeri Kedah, dan dalam masa yang sama saya bertanggungjawab dalam menangani masalah ataupun disebut masalah sosial negara, pelan induk tindakan sosial negara. Dan malam ini saya bertemu kembali dengan teman-teman daripada kawasan rukun tetangga. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Hassan Ali, mantan Esko Agama Negeri Selangor. Terhormati lagi dikasihi yang berbahagia Datuk Aidil Ghazali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama mari sama-sama kita menyata memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dihimpunkan pada malam ini dengan tujuan dan matlamat tidak lain dan tidak bukan untuk memberi kesedaran tentang satu ancaman yang cukup besar yang dihadapi oleh umat Islam mutaakhir ini, khususnya di Malaysia, khususnya di Selangor ini. Walaupun kita menyadari jelajah kita, sama ada di Gombak, sama ada di Meru, sama ada di Shah Alam pada malam ni, besok kita di Bangi, lusa kita di Seri Muda, kemudian kita bergerak ke Ampang, walaupun kita sedar bahawa di sana ada halangan-halangan. Mereka membujuk dan terus membujuk supaya Ustaz Hasan Basri jangan bersama-sama dengan program memurnikan akidah. Lalu saya nak sebut dan memberitahu kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang hadir, walaupun mereka menggelar dengan dua Hasan, walaupun Mak Sabu ketika ceramah apa yang disebut di Paya Jaras menyatakan ada dua Hasan yang perlu kita gempur, ada dua Hasan yang menjadi musuh kita. Kita nak beritahu kepada mereka supaya siapa musuh, kamukah musuh ataupun kami musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari, apa kepentingan saya nak menjaga Datuk Dr. Muhammad Hassan Ali? Tidak ada satu sekelumit pun yang saya dapat. Tetapi alhamdulillah, walaupun halangan, cabaran yang kita hadapi, walaupun di Shah Alam ini, tetapi dengan dokongan, dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, kita nak beritahu kepada Khalid Samad yang merasakan akidah dan ini ancaman yang cukup besar khusus di Selangor. Saudara dan saudari, saya sedar, saya naik pentas jalan jelajah Selangor ini, saya sedar di sana saya berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran.
Sehingga ada yang mengarahkan, kononnya datang daripada PAS pusat, kononnya datang daripada PAS negeri, supaya mengharamkan Ustaz Hasan Basri berceramah di Selangor, seluruh masjid dan surau. Dan saya bersedia bahawa sesungguhnya saya nak beritahu apa yang walaupun saya tidak mampu untuk ceramah di masjid dan surau, tetapi paling tidak saya boleh ceramah di padang-padang yang seumpama ini, supaya menjadi kesedaran pada masyarakat bahawa sesungguhnya ancaman akidah adalah merupakan ancaman yang cukup besar. Saya baru terima satu SMS sekejap tadi membatalkan ceramah Maulid Rasul saya. Tiga tempat saya dibatalkan ceramah. Apa yang mereka bimbang dengan Hasan Basri? Saya bukan pimpinan yang besar. Saya pimpinan yang kecil, tetapi boleh menyadari bahawa yang paling besar bukan ada kepentingan. Kepentingan kita adalah kepentingan untuk Allah dan Rasul. Saudara, sebab itu pada malam ni dalam waktu yang terbatas, tambah-tambah dia beri masa 25 minit. Tapi malam ni saya tak peduli, walaupun pengurusi memberi saya amaran, saya akan bercakap dan terus bercakap sampai saudara lena di hadapan saya pada malam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tambah-tambah teman dan sahabat saya daripada Masjid Riyadhus Shalihin yang pernah saya berkhutbah, yang pernah saya berceramah di sini. Saya tidak asing di sini. Tetapi atas kedasar akidah saya nak beritahu bahawa persoalan akidah bukan sekadar akidah yang tentang kemurtadan semata-mata, tetapi apa yang disebut kerana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ancaman yang akan datang kepada kita, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di kalangan kamu akan melihat, kamu akan berdepan, kamu akan bertemu satu zaman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman fasayara ikhtilafan katsira. Kamu akan bertemu satu zaman khilaf yang cukup besar, pertemuan yang cukup besar. Sebab itu zaman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah zaman ancaman akidah yang bukan sekadar datang dari proses memurtadkan semata-mata, tetapi pada hari ini apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akidah ancaman-ancaman juga datang daripada fahaman-fahaman yang dicipta oleh akal-akal manusia, antara fahaman sekularisme, antara fahaman liberalisasi, antara fahaman yang paling bahaya yang saya nak kupas, yang saya nak tekankan. Saya orang Terengganu tak boleh laju tekankan. Orang Terengganu kalau terlalu laju sangat tekankan jadi tekankan. Dan last sekali orang bawah Terengganu kata tekankan kepala bapakmu Ustaz. Saudara, satu ancaman yang paling besar yang saya nak tekankan pada malam ini, ancaman yang meliputi seluruh ancaman adalah satu ancaman fahaman yang merasakan itu fahaman yang saya sebut sebagai fahaman Anwarism yang telah meresap masuk dalam seluruh kehidupan kita pada hari ini. Sedarlah teman-teman saya, fahaman Anwarism satu fahaman yang boleh bertukar wajah di mana-mana sahaja. Bila dia bertemu dengan Syekh Dr. Sukardawi, dia bercakap soal Islam dan Islam. Ana anta sahabat-sahabat. Bila bertemu Israel, kita akan mendukung kerajaan Israel. Kita akan membantu supaya Israel menggunakan negara selamat yang menjadi isu yang terbaru. Kita lihat bagaimana ancaman Anwarism sehingga boleh mengiktiraf Israel sebuah negara yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala musuh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari, Duta Palestin ke Malaysia tadi menyatakan kekecewaan yang amat sangat di atas kebiadaban, keculuparan fahaman Anwarism apabila mereka nak menjaga Israel laknatullah. Persoalan mana suara-suara mereka yang dulu menentang Israel? Mana suara Mahfuz Umar yang menentang kedatangan pemain rugby daripada Israel? Hari ini suara-suara ini menjadi tikus dan menikus.
Bagaimana mereka boleh menyatakan Israel itu lalu nak menjaga Israel? Tentang Israel Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah. Bagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lil ladzina amanu al-yahud." Allah Subhanahu wa taala menentang secara keras sehingga meletakkan Yahudi ini musuh Allah yang nombor satu. La tajidanna ashaddan nasan, orang yang paling jahat, yang paling keras, kata Allah Subhanahu wa taala. La tajidanna ashaddan nas, orang yang paling biadab atas muka bumi Allah, yang paling jahat atas muka bumi Allah, yang paling keras atas muka bumi Allah ketika berhadapan dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang dan bangsa Yahudi. Tak sedarkah kita tentang ancaman Anwarism yang kononnya untuk mencari sedikit kekuasaan, yang kononnya untuk mendapatkan penguasaan, khususnya penjagaan daripada Amerika Syarikat, sehingga sanggup mengiktiraf sebuah negara yang haram. Sebab itu sidang jemaah saudara muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dan ulama-ulama mukhtabar menyatakan bahawa sehingga mereka memfatwakan berhadapan dengan Yahudi laknatullah, apabila mereka meletakkan bom di badan-badan mereka, apabila mereka naik di atas bas yang di penduduknya adalah Yahudi, apabila mereka pergi di pasar-pasar yang di sana ada Yahudi, lalu apabila mereka meletupkan diri mereka, maka bukan dilihat sebagai bunuh diri. Ini bukan intihar, ini adalah amal ijtihadiyah. Ini apa yang disebut operasi menuntut syahid. Kerana apa? Kerana di sana ada 5 perkara yang diajar, yang ditunjukkan oleh Syekh Dr. Qaradawi bagaimana berhadapan dengan Yahudi. Ancaman Anwarism kita lihat hari ini, apabila membawa satu fahaman liberalisasi yang bersembunyi di sebalik nama human right, atas nama hak kebebasan manusia. Sebab itu gagasan hak kebebasan manusia dia meresap masuk dalam semua sistem kehidupan hari ini, dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Dalam keadaan kita sedar ataupun tidak, liberalisasi menjadi ancaman yang cukup besar, yang bersembunyi di sebalik kalimah human right, yang bersembunyi di sebalik nama hak asasi manusia. Sebab itu hari ini apabila mereka cuba nak mengiktiraf, iaitu gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender, lalu kita lihat bagaimana ucapan fahaman Anwarism sehingga dia mencabar dan melihat akta 377B adalah merupakan lapuk. Kalau lapuk, maka bentangkan akta yang baru. Adakah lapuk kerana nak menghapuskan akta 377B tentang ancaman lewat, tentang masalah lesbian, gay, dan ialah kita lihat bagaimana kononnya atas nama hak asasi manusia. Ancaman yang kita lihat pada hari ini, kalau di Indonesia ancaman liberal ini mereka buat secara terbuka. Di sana ada gerakan Islam liberalisasi, di sana ada jemaah Islam liberal. Tetapi di Malaysia ini mereka bergerak atas nama pertubuhan-pertubuhan, mereka bergerak atas nama NGO, mereka bergerak atas nama orang perseorangan. Antara mereka bergerak di bawah nama Pertubuhan Majlis Peguam Malaysia. Majlis Peguam Malaysia yang biadab, antara yang menjadi penganjur, yang menjadi pendukung gerakan homoseksual. Mereka bergerak atas nama Suhakam, mereka bergerak atas nama SIS, yang kononnya nak beri hak kebebasan yang sama rata. Dan yang paling malang, individu yang paling biadab, yang menjadi penganjur, yang menyokong, yang besar-besarnya, yang boleh diterima oleh muslimah, iaitu Ambiga laknatullah. Saudara, apakah kita tak melihat ancaman-ancaman ini? Sebab itu ancaman kepada kita dan generasi akan datang. Bagaimana
mana mereka boleh menerima yang konon je dengan menyatakan ini hak kebebasan? Ini hak kebebasan manusia. Kita nak beritahu bahawa kebebasan manusia bukan satu kebebasan yang mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara pernah menyebut dalam satu hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah tahanan bagi orang-orang mukmin, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatul kafir, tetapi dia syurga. Apapun hak kebebasan kita ada hak. Apapun hak kebebasan kita ada batas. Semua kehidupan kita dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hadda hudud. Sebab itu kita harus faham. Allah Subhanahu wa taala banyak memperingatkan kita dalam Al-Quran. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di sana antara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 49 tentang bagaimana Allah memperingatkan supaya kita berhati-hati dengan kelompok-kelompok yang membawa berbagai-bagai ancaman kepada Islam, yang membawa ancaman kepada Melayu dan pada ancaman kepada institusi raja ini. Di sana kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka ba'da ma anzalallahu ilaik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan hendaklah kamu berhukum antara mereka, wa anahkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu memutuskan antara mereka dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah, dengan apa yang dihukumkan oleh Allah ke atas mereka. Lalu di sana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wala tattabi' ahwa'ahum, dan berhati-hatilah kamu supaya kamu jangan mengikut hawa nafsu mereka. Siapa mereka ini yang menjadi musuh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka ba'da ma anzalallahu ilaik. Di sana kita ada dua musuh. Yang pertama musuh di luar sana, sebagaimana Allah menyatakan, wala tattabi' ahwa'ahum. Di luar sana ada musuh yang menjadi ancaman. Antara mereka mengancam, sebagaimana Allah menyatakan, berhati-hati kamu dengan mereka. Wala tattabi' ahwa'ahum wahzarhum, iaitu mereka nak memalingkan kamu daripada sebahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Musuh di luar sana mereka memperkenalkan berbagai-bagai fahaman-fahaman. Antara fahaman yang kita sebut tadi, fahaman sekularisme, liberalisasi, iaitu atas nama hak asasi. Inilah yang diperjuangkan oleh musuh di luar sana. Inilah yang diperjuangkan oleh Tari Sakko. Inilah yang diperjuangkan oleh Ronnie Liu. Inilah yang diperjuangkan oleh Azman Wong. Dan inilah perjuangan-perjuangan mereka menjauhkan kita daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati kamu dengan mereka. Siapa musuh di luar sana? Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ayat ini ialah fahaman Anwarisme. Sebab itu kita nak beri kesedaran supaya jangan kita membutuhkan perut, jangan membutuhkan mata, jangan kita hanya nampak Putrajaya, 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 sehingga dia mengancam kepada ummah, sehingga mengancam kepada Islam, sehingga mengancam kepada bangsa Melayu, mengancam anak-anak dan bangsa kita di hadapan. Saudara dan saudari, sebab itu kita harus berhati-hati. Jelmaan-jelmaan daripada fahaman-fahaman Anwarisme dan pengikut-pengikut. Kita harus berhati-hati dengan fahaman-fahaman akal atas nama liberalisasi yang dibawa oleh gagasan sosialis, yang dibawa oleh gagasan DAP yang nak menjauhkan umat Islam, sehingga apa saja atas nama human right, atas nama human right, sehingga bertumbuhnya iaitu rumah-rumah uruk di Selangor hampir 10,000 atas nama human right. Di mana-mana saja ada rumah uruk. Apa kawan Selangor
Selangor ni masuk banyak sangat sakit-sakit urat sampai semua mencari rumah urut. Alang-alang celup pekasang biar sampai ke pakai lengan. Sebab itu kita nak memperingatkan pada teman-teman kita, sedarlah kita. Kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita balik pada dasar dalam perjuangan yang pernah disebut oleh almarhum Profesor Dr. Zulkifli Ahmad. Teman-teman dan sahabat-sahabat madah renung suatu ukapan yang disebut oleh almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad pada 4 Mei 1964 tentang ancaman kuman, ataupun disebut oleh teman dan itu yang berhormat tentang ancaman parasit-parasit pada hari ini. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan berhati-hati kamu dengan jangan mengikut hawa nafsu mereka, iaitu musuh-musuh dalaman. Siapa musuh dalaman? Teman-teman dan sahabat-sahabat saya, renunglah ukapan yang dilontarkan oleh almarhum Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, menyatakan bahawa jawatan dan kemenangan adalah tempat yang subur akan membiak kuman-kuman ataupun parasit-parasit. Mereka hanya nampak jawatan, mereka hanya nampak Putrajaya semata-mata. Dan inilah gambar yang dilontarkan oleh Profesor Dr. Zulkifli Muhammad. Dia tempat membiaknya kuman-kuman, parasit-parasit yang akhirnya membawa sengketa antara kita, yang akhirnya kuman-kuman ini menjadi anak-anak yang memecahkan jemaah kita kerana mereka melihat sedikit kemenangan di Putrajaya yang belum pasti bahawa mereka akan bergerak ke sana. Sebab itu musuh dalaman pada hari ini kita lihat banyak ancaman-ancaman yang dilontarkan. Yang kita harus sedar, kepimpinan ulama hari ini diancam. Apabila kepimpinan ulama diinjak, apabila kepimpinan ulama dihina, dipijak oleh Dr. Aziz Bari yang baru 2-3 hari mengenal politik, lalu mereka nak menginjak ulama-ulama PAS. Mereka menghina Dr. Azizah, Menteri Besar Kedah. Mereka menghina Tuan Guru Haji Abdul Aziz Awang, baru 2-3 hari yang konon melihat kehebatannya sebagai pakar undang-undang, pakar perlembagaan, yang boleh menyaman siapa saja yang dia nak saman. Yang konon dilihat siapa mengancam dia, maka dia akan menyaman. Tetapi mulut celupur, mulut yang biadab, menghina ulama, menghina tutur guru, di mana kita nak sebut, di mana parasit dan kuman-kuman ini berada. Berserangan ulama-ulama dalam mempertahankan diri. Di mana Khalid Samad apabila melihat Ustaz Azizah dihina dan dipijak oleh Dr. Aziz Bari? Di mana Dr. Zulkifli apabila melihat Tuan Guru Haji Hadi dihina dan dipijak oleh Dr. Aziz Bari? Di mana Muhammad Sabu bila melihat Tuan Guru Haji Abdul Hadi dipijak dan diinjak oleh puak-puak ini? Di mana penghinaan kita lihat apabila jawatan Esko dirampas oleh yang membaca Fatihah pun belum pasti betul, tiba-tiba menjadi Esko agama. Dulu kita membaca kalimah Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzu'ul mulka mimman tasha' wa tu'azzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apakah ayat yang kita baca yang berbuih mulut menyatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'? Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah memiliki kerajaan dan Allah berkuasa pada siapa yang Allah nak beri. Apakah kita tidak meletakkan kebergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kerajaan ini milik Allah. Kita lebih meletakkan kebergantungan parasit-parasit dan kuman-kuman ini, lebih meletakkan kepentingan kepada Anwaris, fahaman Anwaris.
sehingga mereka sanggup menghina pimpinan mereka sendiri, sehingga mereka mengangkat pimpinan agung. Kau kita lihat apabila presiden naik, presiden menyatakan kita akan mengangkat pimpinan agung kita, Anwar menjadi Perdana Menteri. Kalau kita memenangi kerajaan persekutuan, kebayangkan seorang pimpinan naik, presiden PAS, sehingga meletakkan Anwaris, sedangkan mereka ada presiden yang sepatutnya diberikan kemuliaan ini, sepatutnya diberi penghormatan kepada presiden PAS sendiri. Tetapi ini ancaman yang tak sedar yang disebut oleh almarhum Profesor Dr. Zulkifli Ahmad. Saudara, sebab itu apabila ulama diinjak, kita bertanya di mana suara-suara mereka. Sebab itu kita harus faham, apabila Tuan Guru Haji Abdul Aziz Awang tidak bersedia untuk bertanding dalam pilihan raya yang akan datang, ini sebagai satu isyarat kepada kuman-kuman ini. Ini sebagai satu isyarat kepada parasit-parasit ini, tentang betapa kekecewaan seorang presiden, pimpinan ulama yang tidak dipertahankan oleh kelompok-kelompok kuman ini. Terkial-kial Menteri Besar Kedah dalam mempertahankan AUKU. Kerana apa mereka menentang? Kerana mereka lebih berkiblatkan kepada buku jingga, seolah-olah itulah dia kitab Anwaris dan Pakatan yang disebut tidak boleh disentuh langsung tentang buku jingga ini. Adakah buku jingga itu lebih besar daripada kalimat Allah? Sedangkan Allah menyatakan wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah At-Taubah, adapun apa yang dicipta oleh akal manusia, apapun dasar peraturan yang dicipta oleh akal-akal manusia, dari mana Allah menyatakan dia adalah rendah? Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah lah yang paling tinggi. Peraturan Allah lah yang paling sempurna. Tetapi mereka lebih dan sanggup berkiblatkan kepada buku jingga, seolah-olah buku jingga itu tidak boleh disentuh. Maka diam kelompok kuman ini. Tetapi apabila kita menyentuh sedikit batang tubuh Anwar Ibrahim, apabila Datuk Hassan Muhammad Ali menyentuh sedikit, menyatakan janganlah kita berhimpun pada 901, jauh perhimpunan 901 dengan perhimpunan di dataran Tahrir. Bagaimana kita nak samakan perhimpunan kerana nak menjaga seorang manusia yang kita lihat di sana berbagai-bagai masalah, jauh langit dan bumi, kalau nak samakan dengan dataran Tahrir? Saudara dan saudara, inilah yang disebut oleh almarhum Profesor Dr. Zulkifli Ahmad. Maka kata almarhum Profesor Dr. Zulkifli Ahmad, bagaimana sikap kamu bila berhadapan dalam keadaan demikian? Maka saya mengajak teman-teman kita, kata almarhum Profesor Dr. Zulkifli Ahmad Muhammad menyatakan, maka berpeganglah kepada keikhlasan dengan menyutikan tujuan kepada dasar perjuangan, bukan dasar mementingkan suatu pihak yang akan mendatangkan ancaman akidah kepada kita. Maka kita lihat di sana pada hari ini, mereka konon mencabar kita. Ketua Muslimat Selangor mencabar kita, menyatakan sepatutnya kita ini, iaitu kita mengencam apa yang dilakukan oleh apa yang disebut kelak taat suami. Apabila mereka kelak taat suami menganjurkan seks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengajak kita jangan kita buat akidah yang besar tentang kelak taat suami. Kita nak beritahu kepada mereka ini, terus membuat press conference, buat panggil PC, konon mereka menentang kelak taat suami. Oi, mereka ini sedarlah, kelak taat suami itulah mengkarung naga di hadapan kamu, kamu tidak berani untuk menegur. Maka saudara dan saudari, kerana keterbatasan waktu yang begitu terbatas, saya sedar walaupun ada beberapa benda yang saya nak sentuh, tetapi yakin dan percayalah, kewajipan menentang ancaman-ancaman ini bukan kewajipan kita yang berada di sini semata-mata. Ini adalah merupakan kewajipan kita bersama, merupakan peranan kita bersama. Kerana di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyebut dalam satu hadis, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursal. Sesungguhnya Allah memerintah orang-orang mukmin. Allah bertanggungjawab dan meletakkan tanggungjawab terhadap orang-orang mukmin. Allah meletakkan peranan kepada orang-orang mukmin, iaitu peranan, tanggungjawab dan kewajipan yang sama yang dibawa oleh para rasul alaihi salam tuassalam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak sambut antara untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita hadir pada malam ni tidak ada niat lain-lain kerana Allah dan Rasul. Walaupun kita sedar suara kita suara yang kecil, walaupun kita sedar bahawa apa yang kita bercakap pada malam ini, walaupun mereka kata tidak ada kebimbangan, tetapi kita nak beritahu bukan persoalan kebimbangan manusia kita cari. Yang paling besar ialah kita bimbang sebagaimana bimbangnya seekor burung ciok. Apabila burung ciok melihat api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apabila burung ciok menyedari di sana dia ada peranan, menyedari di sana ada tanggungjawab, lalu burung ciok mengambil satu titik air, kemudian dia lontarkan di atas api yang membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu ditertawakan oleh burung-burung besar yang lain, ditertawakan oleh parasit-parasit, ditertawakan oleh kuman-kuman. Maka kalian sama akan tertawakan apa yang boleh dibuat oleh kelompok, iaitu third force ini. Kita nak beritahu mereka bahawa sesungguhnya kita mengambil prinsip burung ciok. Walaupun ia ditertawa oleh burung-burung besar yang lain dengan menyatakan mustahil api yang setitik air yang setitik mampu memadam api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Jawapan burung ciok menyatakan bukan persoalan banyak mana air yang aku bawa. Persoalan ketika aku dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya, apakah peranan kita, apakah peranan saya, apakah peranan tuan-tuan dalam menghadapi ancaman-ancaman akidah yang datang dalam berbagai rupa, datang dalam berbagai-bagai bentuk, datang dalam berbagai-bagai fahaman. Maka paling tidak inilah kekuatan yang kita ada. Saudara, tuan-tuan hadir pada malam ini pun sudah cukup dan mencukupi bagi dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu inilah kita cari, bukan kita cari apa-apa kepentingan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu akbar walillahil hamd. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Hasan Basri, mantan Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor.